وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang simulakan Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama melafazkan perkataan Alhamdulillah sebagai menandakan betapa bersyukurnya kita kepada nikmat umur yang masih lagi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini, pada hari ini. Sudah berada pada pagi 2 Safar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang demi peluang masih lagi diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Kita dapat mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayatut taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi ini Allah taala masih pilih kita untuk tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar tadi dapat menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan alhamdulillah Allah taala bagi peluang kita berada di dalam satu majlis untuk kita lebih mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Asy-Syamā'ilu Muhammadiyah ini. Jadi insya-Allah sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada pagi ini yang membicarakan tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlebih dahulu marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya sama-sama kita baca Ummul Kitab. Moga-moga pengajian kita diberikan kemudahan untuk kita memahaminya, dan seterusnya diberikan kekuatan untuk kita beramal dengannya insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita membicarakan tentang aish Rasulullah, roti yang dimakan oleh Nabi SAW. Jadi pada pagi ini kita akan mempelajari lauk pauk yang Nabi makan dengan roti tu. Jadi perkataan idam, ma jaa fi sifati idam, lauk pauk yang dimakan oleh Nabi, hadis-hadis yang mengemukakan tentang sifat lauk-lauk yang dimakan oleh Nabi SAW bersama dengan makanan asasinya iaitu roti. Orang Arab makanan asasinya roti, kita nasi, orang Arab roti tuan-tuan. Jadi apakah Nabi makan roti saja? Tidak. Nabi ada makan dengan lauk sampingan. Idam yang dinamakan idamun. Idamun ni ialah lauk ataupun makanan penyedap kepada roti ataupun nasi. Sebagian ulama menegaskan apa saja makanan selain daripada roti yang terdapat di rumah itu, selain daripada makanan asasi roti ke nasi ke lauk ataupun penyedap, sama ada makanan itu basah ataupun kering, itu dinamakan sebagai idamun. Mengidam lain, mengidam lain pula. Ini idamun. Kita asyik mengidam je. Biasa orang mengidam ni orang yang mengandung. Ni yang tak mengandung pun mengidam. Macam-macam nak makan. Okey tuan-tuan. Yang pertama cuka. Hadis 143 diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Aisyah cerita Nabi pernah bersabda, ni'mal idamul khallu, sebaik-baik hidangan ialah cuka. Sebaik-baik
lauk pauk itu adalah cuka. Sebaik-baik makanan sampingan yang menjadi penyedap kepada roti itu, kata Nabi, adalah cuka. Ini Nabi yang sendiri sebut. Ini bukan Aisyah cerita, Nabi sendiri sebut. Hadis ini menceritakan tentang cuka menurut Nabi SAW adalah sebaik-baik lauk pauk yang dinamakan idam. Al-idam dalam bahasa Arab bermaksud makanan yang dimakan bersama roti daripada jenis apa sekalipun makanan itu. Tak kira apa jenis pun yang dimakan bersama dengan makanan asasi. Kalau kita nasi lah, apa yang kita makan bersama dengan nasi itu tak kira lah, telur ke, telur mata kerbau ke, kan? Apa saja lauk sampingan tu, kita melambat-lambat atas meja ni. 3-4 jenis tak sah tu kalau tak ada. Jarang nak makan satu jenis ni. Jadi Nabi cuka yang Nabi paling suka. Cuka ini ialah makanan yang mudah diperolehi pada zaman Nabi SAW. Nabi memakan cuka ini sebagai lauk ataupun pencecah kepada roti. Roti itu nak makan dengan apa? Cecah dengan cuka lah. Ada kalanya dengan cuka sahaja, ada kalanya dicampur madu. Cecah dengan madu. Kita kena kari kambing, kari ayam ke kan. Tapi ni kita akan jumpa belakang nanti, Nabi juga suka makan kambing ni. Jadi menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, ni imam dalam mazhab kita Syafi'i, Nabi SAW memuji cuka kerana melihat kepada ketika itu baginda tidak bermaksud melebihkan cuka daripada lauk pauk yang lain, kata dia. Sebab timbulnya hadis ini kerana isteri Nabi menghidangkan roti kepada baginda. Maka baginda bertanya kepada Aisyah, tidak adakah lauknya? Tak ada lauk ke ni? Isteri baginda menjawab, kat rumah ni tak ada apa pun, yang ada cuka je. Lantas baginda memuji cuka itu sebagai mengambil hati isteri yang menghidangkan makanan pada ketika itu, dan juga untuk memujuk hati sendiri, bukan untuk melebihkan cuka berbanding dengan lauk yang lain. Semua lauk adalah rezeki daripada Allah. Jadi jika baginda dihidangkan dengan daging, susu atau madu, maka makanan itulah yang lebih berhak dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak dapat dinafikan juga bahawa cuka mempunyai manfaat khusus daripada segi khasiat pemakanan dan pengubatan. Cuka ni tuan-tuan, khasiatnya sungguh besar. Cuka korma mengandungi pelbagai vitamin seperti vitamin C, vitamin E, vitamin B, vitamin beef, B6, macam-macam jenis. Kalau cuka korma, kebiasaannya cuka korma lah, pasal di Mekah banyak korma kan. Juga korma juga cuka korma dapat membuang lemak, kolesterol, asid-asid dan garam berlebihan dalam badan yang membawa kepada pelbagai penyakit yang berbahaya. Jadi cuka korma sangat baik. Ibn Sina dalam kitab beliau Al-Qanun fi Tib, Ibn Sina ni terkenal ulama Islam yang terkenal dalam perubatan, dalam bidang perubatan. Dia karang satu kitab Al-Qanun fi Tib, mengatakan bahawa cuka korma dapat mencegah sebarang pembekakan, segala bengkak-bengkak dalam badan, bisul, kanser, menyucikan darah, membaiki masalah pencernaan di perut, masalah usus, kerongkong, kahak, batuk yang berpanjangan, menjaga kulit daripada kepanasan matahari. Subhanallah. Tak payah pakai lotion, pakai cuka korma je. Ni Allah Ta'ala ciptakan, menjaga kulit, kemudian mengatasi masalah lemak-lemak di badan, kolesterol, menstabilkan asid dan garam dalam badan, buang keracunan makanan toksik, masalah rahim, menguatkan gigi, mata, telinga, serta mengembalikan tenaga lelaki dan perempuan. Ibn Qayyim pula dalam kitab dia At-Tib
Tibbun Nabawi mengatakan cuka korma bermanfaat untuk mengatasi masalah gastrik dalam perut, masalah hempedu, membersih hempedu daripada lemak dan yang membentuk batu, mencegah terhadap bahayanya ubat-ubatan kesan sampingan daripada ubat yang pelbagai. Jadi macam-macam tuan-tuan. Di antara kelebihan cuka, sebab itu Nabi kata sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Itu dia. Jadi hadis ini juga mengajar kita untuk menghargai makanan yang ada dan memanfaatkan. Jadi nak mengajar kita apa saja yang ada, sebab dalam rumah tu ada cuka je. Nabi kata sebaik-baik makanan adalah cuka. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Dan kelebihan cuka sebagai makanan kerana mengambil zahir lafaz hadis sebaik-baik lauk tadi adalah cuka. Namun cuka yang dimaksudkan ialah cuka tabi'i, yang ini cuka tambahan bukan cuka buatan. Okey, itu berkenaan dengan cuka. Kemudian berkenaan dengan hadis 144, tamar pula, tamar murah. Daripada Simak bin Harb qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnah. Daripada Simak ni menceritakan, aku telah mendengar An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Nabi berkata, tidakkah kamu berpeluang menikmati makanan dan minuman apa yang kamu kendaki? Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam tidak berpeluang memperolehi makanan yang mencukupi untuk memenuhi perutnya sekalipun daripada buah korma yang murah, iaitu buruk. Itu dia. Jadi hadis ini nak cerita tentang keadaan makanan yang dapat dinikmati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah lauk pauknya, iaitu baginda jarang dapat menikmati makanan yang mencukupi walaupun daripada jenis makanan yang murah. Allahu akbar. Seorang nabi, seorang perdana menteri, seorang ketua kerajaan tak ada makanan kat rumah. Allahu akbar, jauh dengan kita. Kita bukan apa-apa pun, bukan ada apa jawatan pun, tapi kat rumah, ya Allahu akbar, bukan main banyak makanan yang orang bagi lain, yang kita beli lain. Tu yang bawa balik daripada kenduri lain. Hari ni pun ada orang kahwin, sekarang letih makan macam-macam lauk. Sekali rumah orang kahwin, engkau dekat 10 hidangan dia, siap bawa balik pula lagi. Jadi Nabi kita ni langsung tak ada makan nak dinikmati. Makan tamar je, makan cuka je dia punya lauk pauk dia. Lebih khusus hadis ini memberitahu kita bahawa buah korma ialah salah satu lauk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni makanan tambahan yang dimakan oleh Nabi selain makanan asasi iaitu roti. Lauk pauk dia tamar je. Kita tamar makan lain. Tak nak buka puasa je. Daripada ini dapat mengetahui bahawa korma ialah salah satu makanan yang dinikmati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini juga nak menyatakan kepada kita tentang betapa sederhananya penghidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir yang pernah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalamannya bersama Nabi, supaya murid-muridnya di kalangan tabi'in dapat mencontohi Nabi dengan makan dalam kadar sederhana atau sekadar perlu sahaja, walaupun mereka hidup pada zaman yang mewah dengan makanan dan minuman. Makan terlalu banyak hingga perut menjadi gendut, menyebabkan hati menjadi keras. Perut kalau dah gendut, kalau dah ke depan tu, siapa dah kenyang now, nak bangun semayang pun malas, nak berzikir pun malas, mata nak tertutup je. Allahu akbar. Kerja nak lelap je mata.
kan? Itu dia. Ni belum makan pun dah lelap. Kalau makan lagi lelap. Tak? Itu dia. Hadis 145 daripada Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu awil udmu al khallu. Ini sama lebih kurang macam hadis tadi. Sebaik-baik lauk pauk ialah lauk pauk, iaitu cuka. Kemudian seterusnya hadis 146 daging ayam. An Zahdamil Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu fa utiya bilahmin dajjaj fatanahha rajulun minal qaum faqala ma laka faqala inni ra'aituha ta'kulu shay'an fahalaftu an alla akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin. Diriwayatkan daripada Zahdam Al-Jarmi, beliau menceritakan kami bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari, dibawa kepadanya daging ayam. Tiba-tiba seorang lelaki daripada satu kaum telah meminggirkan diri, iaitu tidak mahu menikmati daging ayam tersebut. Maka Abu Musa pun bertanya kepada beliau, apa yang tidak kena dengan kamu ini? Beliau menjawab, saya telah melihat binatang tersebut makan sesuatu yang kotor, maka aku bersumpah bahawa aku tidak akan memakannya. Abu Musa berkata kepadanya, hampirilah dan makanlah, kerana sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam, makan ayam. Jadi hadis ini nak memberitahu kepada kita antara makanan yang pernah dinikmati oleh Nabi ialah daging ayam. Ialah ayam itu sendiri. Selain itu hadis ini juga menyentuh tentang sumpah mengenai daging haiwan ternakan yang memakan najis. Lelaki dalam hadis ini bersumpah tidak akan makan daging ayam kerana dia melihat ayam memakan najis. Namun Abu Musa Al-Asy'ari menegaskan kepadanya, makanlah kerana Nabi SAW sendiri pernah memakannya. Jadi dalam hadis ini juga nak menceritakan kepada kita keharusan memakan ayam, daging ayam kerana pernah dimakan oleh Nabi SAW. Jadi tak ada masalah. Dalam hadis ini juga kita dapat mengetahui, dapat faham tentang hukum memakan daging binatang ternakan yang memakan najis ataupun diberikan makan najis. Melihat kepada pandangan Abu Musa, daging ini masih halal untuk dimakan. Namun perkara ini menjadi pertikaian di kalangan ulama kerana ada hadis yang melarang menikmatinya. Huraian lebih lanjut akan diterangkan dalam bahagian fiqh nanti, kata dia. Dalam bahagian fiqh dia akan terangkan. Kita juga dapat melihat dalam hadis ini hukum bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang harus, sebagaimana lelaki tadi bersumpah tidak mahu makan daging ayam. Menurut ulama, sumpahnya sah, dan jika dia melanggar sumpahnya maka wajib membayar kafarah sumpah. Jadi sumpah ni tak boleh main-main. Kalau kita langgar, kita kena bayar kafarah sumpah. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i ada menceritakan bahawa Abu Musa memerintahkan lelaki tersebut agar membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah sumpah. Itu pun akan diterangkan dalam bab fiqh nanti. Kemudian selesai dengan tentang daging ayam ini, kita pergi kepada daging burung pula. 147 daripada Ibrahim bin Umar ibn Safinah an abihi an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Aku pernah makan bersama dengan Rasulullah daging hubara, iaitu sejenis burung. Jadi hadis ini menceritakan tentang daging burung hubara yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Hubara ialah sejenis burung yang berleher panjang,
paruhnya juga panjang, warnanya seperti abu, iaitu warna ramadi, terbangnya kuat, dagingnya sederhana antara daging ayam dan daging itik. Okey. Dan dalam hadis ini nak menceritakan harusnya kita menikmati daging burung hubara kerana pernah dimakan oleh Nabi SAW. Hukum yang lebih menyeluruh akan dihuraikan nanti dalam bab fiqh, kata dia. Okey. Kemudian kita tengok hadis 148 pula. Kunna an Zahdam ibn Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari qala faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin wa fil qaumi rajulun min bani Taymillah ahmar ka'annahu maula qala falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu faqala inni ra'aituhu ya'kulu syai'a faqazirtuhu fahalaftu alla at'amahu abada. Kami berada di dalam majlis bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, lalu dihidangkan kepadanya makanan dan di dalam hidangan itu terdapat daging ayam. Dalam kalangan yang hadir terdapat seorang lelaki daripada Bani Taymillah berkulit kemerahan yang kelihatan seperti seorang bekas hamba. Zahdam berkata, beliau tidak menghampiri hidangan itu, lalu Abu Musa berkata kepadanya, dekatilah dan makanlah. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya, yakni daripada daging ayam. Lelaki itu lalu menjawab, aku telah melihatnya memakan sesuatu yang najis atau kotor, maka aku merasa jijik. Lalu aku bersumpah untuk tidak memakan daging ayam buat selama-lamanya. Jadi ini lebih kurang hadis yang tadi juga berkenaan dengan daging ayam tadi. Harus kita makan walaupun dia ada makan najis. Hadis 149 tentang zaitun pula. Daripada Abi Usaid Abi Asidin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Nabi bersabda, makanlah buah zaitun. Buah zaitun, makanlah kamu akan buah zaitun dan berminyaklah dengannya. Jadikan dia sebagai minyak rambut, kerana ia daripada pohon yang diberkati. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam Quran, watin wazaitun. Jadi sebab besarnya kelebihan zaitun ni, dan Nabi juga mengarahkan kita supaya makan zaitun ni, buah zaitun. Tu hadis 149. Hadis 150 lebih kurang sama juga. Dia diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab pun Nabi bersabda, makanlah buah zaitun dan berminyaklah dengannya, kerana ia daripada pohon yang diberkati. Jadi dua-dua hadis ni, hadis 149, hadis 150, Nabi mencadangkan, mengesyorkan kepada kita untuk memanfaatkan buah zaitun, sama ada untuk makan atau untuk kegunaan lain, kerana zaitun ialah pokok yang banyak keberkatan, yakni banyak manfaatnya. Kelebihan pohon zaitun itu disebut di dalam Al-Quran, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Begitu juga keberkatan pokok zaitun secara khusus disebut dalam surah An-Nur. Dan surah An-Nur pun ada disebut, Allahum nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Jadi disebut dalam surah An-Nur ini, iaitu disebut dalam ayat ini, dia kata pokok zaitun yang bukan saja disinari matahari semasa terbitnya dan bukan saja semasa terbenamnya, tetapi sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya walaupun tidak disentuh api. Itu disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi ini merupakan galakan
untuk kita memanfaatkan pokok zaitun dan buahnya, sama ada menjadi makanan atau kegunaan lain termasuk dalam bidang pengubatan, kerana zaitun disebut oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai pokok yang barakah. Pokok yang penuh dengan keberkatan, makna penuh dengan kebaikan. Kemudian manfaatnya pun banyak. Kelebihan zaitun juga akan diterangkan nanti. Itu berkenaan dengan zaitun. Kalau kita tengok kelebihan kat belakang ni, kita tengok sekejap kelebihan zaitun ni. Diceritakan kat belakang kurma, susu, cuka labu. Tak ada sini. Tak ada dicerita kat belakang. Okey, tak apa, kita teruskan pada satu lagi hadis 151 tentang labu pula. Daripada Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba'u fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa ad'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai buah labu. Satu hari dihidangkan kepada baginda suatu hidangan makanan atau baginda diajak untuk menikmati satu hidangan makanan. Aku mengutip labu yang ada dalam hidangan itu, lalu aku meletakkan di hadapan baginda kerana aku mengetahui baginda sangat menyukainya. Jadi di sini juga nak cerita tentang Nabi juga suka makan buah labu ini, dan para sahabat arif tentang hal itu. Sebab itulah Anas mengutip cebisan-cebisan labu dan meletakkan di hadapan Nabi supaya baginda dapat menikmati makanan kegemaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita dapat mengetahui tentang salah satu makanan kegemaran baginda ialah labu. Khasiat buah labu akan diterangkan nanti, dan galakkan untuk berkhidmat kepada orang alim. Ni kalau kita tengok di sini bagaimana Anas bin Malik ini dia berkhidmat untuk Nabi. Ini nak memberikan isyarat kepada kita kena berkhidmat, memberi perkhidmatan kepada orang alim, orang-orang soleh, kerana mereka adalah waris kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitu mencontohi perbuatan Anas bin Malik dalam hadis ini. Ini galakan untuk berkhidmat kepada tuan-tuan guru, kepada orang-orang alim, kerana mereka ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 152 juga berkenaan dengan labu ini, daripada Hakim bin Jabir an abihi qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu indahu dubba'an yuqatta'u faqultu ma hadha qala nukatsiru bihi ta'amana. Aku masuk untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku melihat di hadapannya ada buah labu yang dipotong-potong. Lantas aku bertanya, untuk apa kamu memotong-motongnya? Baginda menjawab, kami memperbanyakkan makanan kami dengan berbuat begitu. Dia potong-potong nak bagi banyak makanan tu. Jadi hadis ini menceritakan Nabi SAW memotong buah labu untuk dimasukkan ke dalam masakan. Dan pengajaran yang kita dapat pelajari tentang keharusan melibatkan diri dalam hal-hal keduniaan yang tidak berupa maksiat dan mungkar, yakni urusan-urusan yang harus dengan tidak melalaikan akhirat. Ini sebagai mengambil contoh daripada Nabi SAW ada kala melibatkan diri dalam masakan. Jadi Nabi pun memasak juga. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak datang rewang-rewang ke orang kahwin. Cuma kena jaga perkataan lah, jangan ada gosip-gosip pula dalam tu, cerita-cerita pasal orang pula. Jadi Nabi pun pergi juga menyertai dalam masakan ni. Jadi tak ada masalah.
untuk kita menyertai hal-hal keduniaan, gotong royong apa semua, kerana di situ ada perkara yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ada tolong menolong ke atas perkara-perkara takwa. Memang itu digalakkan oleh Islam, digalakkan oleh Nabi SAW, dan Nabi sendiri tunjukkan dalam siri penghidupannya, Nabi membantu sahabat-sahabat dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi kita kena menyertai, jangan buat tak reti, buat tak tahu je, orang dah buat pengumuman, kita ada gotong royong, kita pun tak ada kerja apa, kita pun tak pergi. Pergilah sama-sama, lebih-lebih lagi nak bersihkan masjid, nak bersihkan tanah wakaf ke. Jadi kita kena ada perkara ini di antara perkara yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala melalui perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Dan berkata Syekh Al-Baijuri hadis ini menjadi dalil bahawa memberi perhatian kepada urusan masakan tidaklah menafikan. Memberi perhatian urusan masakan ini tidaklah menafikan tentang apa? Sifat kezuhudan dan tawakal. Tak ada masalah pun. Kalau kita nak menyertai urusan memasak-masak ni, malah menepati kesederhanaan dalam cara hidup yang mendorong kepada sifat qanaah, iaitu redha dengan apa sahaja pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada masalah kalau kita nak menyertai tolong menolong ni dalam bidang masakan, tak ada masalah. Dan menepati sifat kesederhanaan kata dia, dan cara hidup mendorong yang boleh mendorong kepada sifat qanaah yang berpada dengan apa yang ada, iaitu redha dengan apa sahaja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Jadi itu sahaja, insya-Allah. Banyak lagi nampaknya makanan-makanan yang termasuk daripada apa yang Nabi makan. Jadi dia senaraikan dalam kitab ini. Insya-Allah kita akan pelajari akan datang, insya-Allah pada siri akan datang. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat manfaat, insya-Allah. Kita pun tak ada masalah lah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi ia menjadi kesukaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan manfaat yang banyak, insya-Allah. Terbatal apa? Oh, ni cerita pasal sumpah Oh, saya dengar sumpah apa tadi? Sumpah. Oh. Okey, dia bersumpah. Dia sekali itu je lah. Kalau dia bersumpah, dia tak mau makan tapi dia makan, sekali itu je yang dia kena bayar. Bayaran sumpah dia bayar sumpah dia sekurang-kurangnya puasa 3 hari. 3 hari. 3 hari tidak berturut-turut, bagi makan kepada fakir miskin 10 orang. Bagi pakaian kepada 10 orang, itu di antara kafarah sumpah yang disebut. Kalau contoh dia dah sumpah makan benda tu, lepas tu sumpah tu terbatal. Hari je orang makan. Dia sekali yang disumpah tu je lah. Lepas tu tak ada lagi lah. Dia sumpah tu kan, masa dia nak makan, dia kata dia tak nak makan, tiba-tiba dia makan. Sekali tu je dia kena bayar, lepas tu tak ada lagi lah. Lepas tu hari-hari yang dia makan, yang hari lain tu tidak dikira lagi lah. Pasal dia sumpah sekali tu je. Macam tu hukumnya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah moga-moga kita mendapat manfaat insya-Allah pada pagi ini, dan kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tangguh
majlis kita dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min ilmika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.